Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat sama-sama pada pagi ini kita berhimpun di tempat yang paling mulia untuk membincangkan tentang satu ilmu yang sangat penting bagi manusia, yaitu ilmu tauhid. Perkataan tauhid ialah daripada bahasa Arab, yaitu perkataan membadi permulaan ilmu tauhid. Diambil daripada bahasa Arab, jamak daripada mabda'a, asalnya makna punca ataupun mula tarbit, sebab ataupun maksud, keterangan yang ringkas atau tujuan suatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu tauhid. Hari ini orang mengatakan tentang pembukaan ataupun anggaran dasar. Membadi ilmu tauhid ialah ada 10 perkara. Nama ilmu tauhid dipanggil selain daripada ilmu tauhid ialah ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat, dan ilmu aqaidul iman. Tempat ambilannya iaitu diterbitkan daripada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandungannya iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan, yakni kepercayaan kepada Tuhan dan kepada rasul-rasul, daripada beberapa sesuatu, daripada beberapa kesimpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil mengenai yang diperoleh i'tiqad yang yakin. Kepercayaan putus sekira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu. Tempat bahasan ilmu tauhid ataupun maudhu'nya. Yang pertama, pada zat Allah Subhanahu wa taala dan segala sifat-sifat yang wajib baginya dan sifat-sifat yang mustahil atasnya dan sifat-sifat yang harus padanya. Yang kedua, pada zat rasul-rasul dari segi sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, dan sifat yang harus. Yang ketiga, pada segala kejadian diri segala jirim dan arad. Sekiranya keadaan itu jadi petunjuk dan dalil
di atas wujudnya Allah yang menjadikan. Yang keempat, pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta seperti surga, neraka, percayakan Rasul dan syafaat, kebahagiaan hidup untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Faedah belajar ilmu tauhid. Pertama sekali ialah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan percayakan Rasul. Tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, khususnya di akhirat. Yang menghantarkan ilmu tauhid, yang pertama mereka yang mengaturkan titisan ilmu tauhid, yakni dengan mendirikan dalil untuk menolak perkataan mereka yang menyalahi, ialah daripada ulama-ulama yang masyhur seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi mereka yang pertama sekali mendapat pelajaran ilmu tauhid daripada Tuhan ialah Nabi Adam alaihissalam. Dan akhir sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum belajar ilmu tauhid ialah fardu ain atas tiap-tiap orang yang mukallaf, lelaki atau perempuan. Mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmali ataupun ringkasan atau rangkuman ataupun ijmal. Adapun mengetahui dalil tafsil itu ialah fardu kifayah. Kelebihan belajar ilmu tauhid yaitu supaya mendapat setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu yang lain, kerana menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Inna Allah Ta'ala lam yaghrib syai'an afdalu min at-tauhid was-salat. Walau kana syai'un afdalu minhu la taradahu ala malaika minhum raki'un wa minhum sajidun. Yang bermaksud hanya Tuhan tidak memperdukan sesuatu yang lebih afdal daripada mengasahkan Tuhan. Dan jika ada sesuatu yang lebih afdal daripadanya, mestinya tetaplah telah diperdukan ke atas malaikatnya. Padahal setengah daripada malaikat itu ada yang rokok dan ada yang sujud selama-lamanya. Dan juga kerana ilmu tauhid itu jadi asal bagi segala ilmu yang lain yang wajib diketahui, dan lagi kerana mulia maudhu'nya, yaitu tentang pembicaraan zat Tuhan dan Rasul, maka dia jadilah semulia-mulia ilmu. Kesudahan orang belajar ilmu tauhid ialah dapat membezakan di antara i'tiqad dan kepercayaan yang sah dengan yang batal. Tiap-tiap orang yang hendak mengenal Allah dan mengetahui sifat-sifatnya, maka wajiblah lebih dahulu ia mengetahui akan hukum akal dan bahagianya, kerana ia jadi neraca bagi hidup, bagi hendak menghukumkan sifat-sifat Tuhan yang diperintahkan mengenal itu. Sekalipun permulaan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Tuhan, tetapi permulaan wajib
atau mengenal sifat Tuhan itu ialah mengetahui hukum-hukum akal terlebih dahulu. Hukum akal ialah menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain, atau menafikan suatu perkara daripada perkara yang lain dengan tidak berkehendak kepada dicuba pada menetapkan sesuatu perkara itu. Persalahan hukum adat dan tidak bergantung kepada suatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf. Kesalahan hukum syara.